Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul bin Salim, bernombor matrik C18A0185. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya, iaitu Undang-Undang Islam dalam Raja-Raja Pasai. Dalam abstrak, hikayat Raja-Raja Pasai ini mempunyai pengaruh Islam yang sangat kuat kerana pemerintah dan juga pengarang beragama Islam. Undang-undang Islam di negeri Pasai ini adalah bertujuan untuk mengawal jenayah yang berlaku. Kedatangan Islam telah mengubah sedikit sebanyak beberapa perkara, antaranya ialah budi sosial, kadar jenayah dan sebagainya. Penerapan unsur Islam dalam undang-undang ini juga peraturan yang dilaksanakan merupakan faktor yang terpenting. Pengenalan. Hikayat Raja Pasai merupakan sebuah karya Melayu yang tertua. Keislaman pemerintah kerajaan Pasai adalah daripada mimpi Merah Silu yang bertemu dengan Rasulullah yang telah menukar namanya kepada Sultan Malikul Saleh. Setelah pada itu, kedatangan sebuah kapal dan turunlah seorang lelaki, Syekh Ismail, yang telah menghadap Sultan Malikul Saleh untuk diberi sebuah senarkah Al-Quran dan juga menyuruh beliau untuk membaca 2 kalimah syahadah. Maka Islam tersebarlah di Samudra Pasai, dan seterusnya beliau membuat titah bahawa bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam perlu untuk dihalau daripada pulau tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauqi bin Zawawi. Nombor matrik saya C18A0188. Okey, hari ini saya ingin membincangkan tentang tajuk yang saya kaji, iaitu tentang Undang-Undang Islam Raja-Raja Pasai. Okey, dalam kajian ini saya telah memasukkan beberapa perkara, iaitu dari segi objektif kajian. Okey, objektif kajian yang saya buat ialah mengenal pasti adakah pemerintahan dan penumbuhan negara Kesultanan Pasai terdahulu telah terdapat dalam kajian sebelum ini. Yang kedua ialah menganalisis kaedah pengkaji hendak mengkaji tentang asal-usul Raja-Raja Melayu Pasai sebagai bahan kajian. Yang ketiga ialah bagaimana teori humanistik boleh disamakan dalam Undang-Undang Islam di Pasai. Okey, yang seterusnya saya buat ialah dari segi sorotan kajian. Okey, hasil dari beberapa karya dan jurnal yang membincangkan tentang pemerintahan dan penubuhan negara Kesultanan Pasai dahulu, terdapat pengkaji telah menulis beberapa perkara penting. Okey, iaitu tentang kedatangan Islam dan penerangan undang-undang Islam dalam sistem kesultanan di Pasai. Okey, dalam penulisan yang menjelaskan hikayat Samudra Raja-Raja Pasai telah ditulis oleh Titian Denisova dalam karya yang bertajuk Reflect Historiografi Alam Melayu. Okey, dalam karya ini didapati perkara utama yang difokuskan tentang ialah undang-undang. Isu merupakan topik dan fokus utama yang sangat penting dalam membicarakan tentang undang-undang yang terdapat dalam naskah tersebut. Okey, seterusnya dalam ini kajian lepas didapati yang ditulis oleh H.M. Zainuddin dalam buku yang bertajuk Agent dan Nusantara. Kali ini membincangkan tentang kemasukan Islam ke Aceh melalui seorang pendatang Islam dari negeri Arab. Okey, yang seterusnya ialah kajian yang dibuat oleh Arbaiyah Muhammad Nuh. Okey, dalam kajian beliau melihatkan dari segi perkembangan sejarah Islam di alam Melayu. Okey, fokus daripada Arbaiyah ialah lebih terarah kepada pandangan dan kritikan sarjana Eropah dan Melayu terhadap hikayat Raja-Raja Pasai dan Undang-Undang Islam. Okey, seterusnya ialah dari segi metodologi kajian. Ialah dalam kajian ini pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah perpustakaan dan kualitatif untuk menyiapkan tugas ini. Okey, kaedah kualitatif dipilih kerana pengkaji secara khususnya akan menganalisis kandungan teks yang terdapat dalam karya yang dikaji.
Okey, melihat unsur sejarah dan unsur undang-undang diutarakan oleh pengarang, hal ini kerana menurut Bogdan dan Tahyu 2004 mendefinisikan kaedah kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berbentuk kata-kata tertulis dan lisan daripada orang yang berperilaku dan perilaku yang diperoleh. Okey, di samping itu pekaji juga menggunakan teori humanistik Abraham Maslow. Melalui teori ini terdapat individu yang merupakan sesuatu yang berintegrasi, yang mengalami proses penyusunan secara keseluruhan. Okey, jelas menunjukkan personaliti dalam dan lebih menitik berat beberapa andaian yang bersifat motivasi. Okey, yang seterusnya ialah matlamat merupakan satu keperluan yang wujud dalam diri apabila lahir kesungguhan untuk memenuhi rasa keinginan terhadap sesuatu. Okey, seterusnya Maslow menegaskan bahawa kehendak-kehendak mempunyai desakan yang kuat berbanding desakan terhadap kehendak pada peringkat yang lain. Hal ini kerana keperluan manusia untuk hidup mencukupi keperluan-keperluan yang penting seperti air, api, cahaya, udara dan angin. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Muhammad Syahir bin Nurdin. Nombor kad matrik C18A0529. Saya akan menerangkan tentang teori humanistik. Teori humanistik dicipta oleh Abraham Maslow pada tahun 1970. Pemilihan teori ini untuk menganalisis undang-undang Islam dalam Hikayat Raja-Raja Pasai bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan individu, masyarakat maupun sistem pentadbiran. Ini kerana pada peringkat pertama, teori ini mempunyai berkaitan dengan aspek personaliti dan lebih menitik beratkan tentang pemikiran dan falsafah yang bersifat motivasi. Manakala pada peringkat kedua pula, teori ini menegaskan tentang kehidupan manusia, iaitu keperluan paling asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Tanpa keperluan ini, manusia tidak dapat hidup dengan sempurna dan selesa. Setelah keperluan asas dicapai, manusia perlu mencari keselamatan dalam hidup, kestabilan kerja, jagaan masyarakat dan undang-undang untuk membebaskan diri daripada ancaman dalaman maupun ancaman luaran. Analisis dan perbincangan. Di dalam bahagian ini, undang-undang Islam turut menyatakan tentang kehidupan sosial pemerintah. Menurut undang-undang Islam yang digunakan di dalam Kesultanan Melayu, raja merupakan ketua bagi rakyat, negara dan agama. Sehubungan dengan itu, raja mempunyai kuasa untuk menentukan bentuk pemerintahan dan pentadbiran mengikut gayanya sendiri. Di dalam Hikayat Raja Pasai, banyak menceritakan tentang Susu Galuh, kaum kerabat daripada permulaan institusi beraja sehingga tertubuhnya kerajaan Pasai sampailah di zaman kejatuhannya. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam teks ini, Hikayat Raja Pasai telah menjelaskan tentang kuasa pemerintahan, iaitu perlu patuh apabila sesuatu arahan atau titah seorang raja disampaikan. Sebagai contoh, dalam Hikayat Raja-Raja Pasai ada menyatakan bahawa Raja Muhammad dan rakyatnya bersama-sama bergotong royong membersihkan kawasan hutan dan menebang buluh
di kawasan tersebut untuk mendirikan sesebuah kerajaan. Ia jelas menunjukkan bahawa konsep daulat dan darjat menjadi sebahagian daripada status raja sebagai lambang kekuasaan dan pemerintahan yang berada di atas tahta tingkat hierarki susunan masyarakat. Dalam hikayat Raja Pasai menunjukkan pekerjaan atau minat yang dilakukan oleh orang bawahan tidak sesuai bagi golongan atasan. Penerapan undang-undang Islam yang dapat dilihat dalam karya juga adalah proses penyebaran agama Islam. Dalam sejarah Melayu, ada mengatakan bahawa apabila seseorang raja telah memeluk agama Islam, maka rakyat di negeri tersebut akan mengikut agama yang dianuti oleh raja mereka. Secara tidak langsung, hukum syarak perlu dipatuhi dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Dalam hikayat, Raja-Raja Pasai memperlihatkan bahawa pemerintah menjadi ketua agama dan perlu menunjukkan contoh serta teladan yang baik kepada rakyat. Penyebaran agama Islam telah mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat di negeri tersebut, sehinggalah negeri tersebut dinamakan Samudra Darul Islam. Sebagai contoh, di dalam hikayat Raja-Raja Pasai memperlihatkan tentang kisah Syekh Ismail yang meminta supaya semua rakyat dan hulu balang istana dikumpulkan. Setelah mereka semua berkumpul, maka Syekh Ismail mengajar mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan tulus ikhlas serta yakin hati. Seterusnya ialah keadilan merupakan satu amalan yang dititik beratkan dalam Islam bagi memastikan kelangsungan hidup yang harmoni. Sifat keadilan ini ditampilkan di dalam pemerintah, iaitu sifat Sultan Malikul Saleh yang adil dalam membagikan harta, iaitu mengikut urusan melalui dalam Islam dengan hukum faraid. Sebagai contoh, petikan yang diambil ialah Neno Baginda membahagikan rakyat dan segala harta dan alat perkakas kerajaan, gajah dan juga kuda dan segala senjata kepada 2 bahagian, Sultan Malikul Mahmud sebahagian dan kebahagiaan, dan sebahagian lagi diserahkan kepada cucunda Sultan Malikul Mansur kerana Sultan Malikul Mansur masih kecil. Hikayat ini dipetik melalui Hikayat Pasai halaman 39. Analisis kajian yang seterusnya ialah dari segi pentadbiran. Okey, ianya merujuk kepada perbuatan mentadbirkan pergololan, pengurusan dan pemerintahan. Okey, dalam Kamus Dewan 2010, pentadbiran juga melambangkan pengaruh dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang pemerintah tersebut. Okey, dalam HRP merujuk terdapat pentadbiran atau sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi memastikan kelangsungan pentadbiran. Okey, contoh sebagai contoh yang kita dapat ambil ialah dalam buku setelah Merah Silu diangkat menjadi raja dalam Sultan Malikul Nasar Kerimba Jurum, maka berperanglah Merah Silu dengan Sultan Malikul Nasar. Okey, daripada petikan di atas menerangkan tentang peperangan yang telah menyebabkan kehancuran wilayah dan negara, menyebabkan seseorang pemerintah perlu mencari negara baru untuk dijadikan pusat pentadbiran dan tempat tinggal. Okey, sebagai contoh, mendirikan istana menjadikan lambang pendirian sesebuah kerajaan baru di tempat tersebut. Kesimpulan, kemasukan Islam rata-rata dibawa oleh ulama Arab dan juga Parsi ke alam Melayu. Selain itu, kemasukan Islam ini membawa penyebaran yang besar kepada masyarakat Melayu. Masyarakat juga mempelajari tentang Al-Quran, fiqh dan juga tauhid.
Jelaslah di sini tentang undang-undang Islam dalam pengaruh kepada pemerintah Raja-Raja Pasai membolehkan sesebuah negara itu hidup aman dan harmoni.